ونعم الملائكة المقربين وخرجنا من وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم لنا معنا في الدارين. Dan zahir pada kalam ashab dan Syekh Ibn Hajar pada syarah Irsyad. Sekira-kira ada perhimpunan tafsir itu terbanyak daripada Quran halal menyentuh dia atas itlaq. Sama ada tempat yang disentuh itu tempat yang sedikit tafsir, banyak Quran, atau yang disentuhnya huruf Quran sekalipun. Maka zahir daripada kalam ini, maka yang diiktibar banyak tafsir daripada Quran pada jumlah jua. Bukan pada tempat yang disentuh. Bukan tempat yang disentuhnya. Dan zahir yang nyata, yang jelas pada cakapan ashab, yakni ashab Syafi'i dan Syekh Ibn Hajar. Zahir daripada cakapan Syekh Ibn Hajar pada syarah Irsyad, kitab dia. Kitab Syekh Ibn Hajar ialah syarah Irsyad. Sekiranya apa yang zahir itu ialah sekira-kira ada berhimpunan tafsir itu terbanyak daripada Quran. Sini masalah menyentuh, yang telah lepas tu masalah menanggung. Maka masalah menanggung tu sekiranya kalau dalam sebuah tu ayat itu perkataan tafsir tu lebih banyak daripada ayat Quran, maka harus menanggung semata-mata. Tapi di sini masalah menyentuhkan pula. Maka masalah menyentuh ni masalah katanya sekiranya ada perhimpunan tafsir itu terbanyak daripada Quran. Nah, macam tafsir Nurul Ihsan tu. Tafsir tu banyak daripada huruf tafsir tu lebih banyak daripada huruf Quran. Hukumnya halal, yakni harus menyentuh dia. Menyentuh tafsir tu harus atas itlaq. Maknanya harus menyentuh semata-mata. Apa makna semata-mata? Sama ada tempat yang disentuh itu tempat yang sedikit tafsir, banyak Quran, atau yang disentuhnya huruf Quran sekalipun. Itu maknanya halal semata. Jadi dia katanya sama ada tempat yang disentuh itu tempat yang sedikit tafsir, banyak Quran. Tapi kalau kira di dalam sebuah macam ni, banyak tafsir daripada ayat Quran sebuah ni. Maka apabila kita buka, menanggung tu boleh menanggung dah. Apabila kita buka, maka semuka ni banyak tafsir memanglah tak mengapa. Tapi kalau semuka ni itu kataan tafsir itu sedikit daripada ayat Quran, maka boleh menyentuh juga. Dan juga dia katanya atau yang disentuh huruf Quran. Jadi macam kita nak dobit, kita letak tangan tu memang tangan kita terletak di atas ayat Quran. Terletak di atas ayat Quran. Maka itu pun tak mengapa. Dengan sebab kira katanya sebuah ni ialah banyak tafsir daripada perkataan huruf tafsir tu lebih banyak daripada huruf Quran, boleh menanggung. Lepas tu boleh kita menyentuh tempat yang dalam semuka tu masalah itu banyak ayat Quran daripada tafsir sekalipun boleh menyentuh di situ.
Artinya yang kita sentuh tu sentuh di atas ayat Quran. Macam kita nak tulis tu ada sentuh dengan ayat Quran lah, yang ada tulis di muka surat tu. Maka boleh. Ah, maka dia katanya, maka zahir daripada kalam ini, maka yang diaktibarkan, maka yang zahir, yang nyata, yang jelas daripada perkataan tadi, perkataan kalam, kalam ashab dan kalam bagi Syekh Ibn Hajar dalam kitab Irsyad, maka zahir daripada kalam ini, maka yang diaktibar banyak tafsir daripada Quran. Tepat kita kira katanya tafsir banyak pada Quran pada jumlah juga. Dengan secara borong. Pada jumlah ini dengan secara borong juga. Dengan secara umum. Bukan tempat yang disentuh. Jadi maknanya dia zahir pada kalam ini, kira kata sebuah ni banyak tafsir daripada Quran. Apabila sebuah ni tu banyak tafsir daripada Quran, maka di mana-mana juga selain kita balik sekalipun, mana-mana tempat daripada sebuah ni boleh kita menyentuh ke semua. Walaupun tempat tu banyak ayat Quran daripada tafsir, atau yang kita sentuh tu kena atas diri tulisan ayat Quran sekalipun. Tak mengapa. Sebab dia kira katanya sebuah ni, kira dengan secara borong, sebuah banyak tafsir daripada Quran, bahkan boleh menyentuh semata di mana-mana tempat, di mana-mana juzuk, di mana-mana helai kitab sekalipun, di mana-mana muka surat sekalipun, boleh menyentuh semata. Bukan pada tempat yang disentuhnya. Dia tak kira tempat yang disentuh saja tu tak. Katanya maknanya bukan tentu di tempat yang disentuh. Kira atas sebuah ni banyak tafsir daripada Quran, maka boleh sentuh ke semua. Diri ayat Quran sendiri pun boleh sentuh. Tempat yang banyak Quran daripada tafsir pun boleh sentuh, sebab katanya sebuah sebuah tu lebih banyak tafsir daripada Quran, maka boleh sentuh. Kira dengan secara umum sebuah gitu. Tak kira di tempat sentuh. Walau tempat yang kita sentuh tu banyak Quran daripada tafsir. Walaupun tempat yang kita sentuh tu kena atas diri ayat Quran dah sekalipun, tak kira. Kira tanya di sebuah ni boleh sentuh. Itu yang zahir daripada tadi. Khilaf bagi Syekh Ramli dan Khatib Syarbini. Khilaf, yakni menyalahi bagi Syekh Ramli dan Khatib Syarbini. Maka atas kata keduanya, Syekh Ramli dan Khatib Syarbini, i'tibar pada menanggung itu pada jumlah. Jadi maknanya di sisi Syekh Ramli dan Khatib Syarbini ia kira lain. Masalah menanggung lain, masalah menyentuh tu lain. Dia katanya i'tibar dikirakan pada menanggung itu pada jumlah, ini pada semuanya. Pada jumlah, pada borong tu pada semua. Jadi maknanya kita katanya sebuah ni, sebuah tafsir Nurul Ihsan ni, sebuah ni banyak tafsir, banyak huruf tafsir daripada Quran, maka boleh menanggung. Menanggung tak ada wuduk berhadas besar pun boleh. Tapi masalah menyentuh tu lain. Tengok. Dan pada menyentuh itu, tengok. Jadi menyentuh ni dia tak samalah dengan Ibn Hajar. Dan pada menyentuh itu pada tempat yang disentuh demikian juga. Tengok, tempat yang kita sentuh tu kita balik semuka-semuka surat. Apabila kita balik semuka-semuka surat saat itu, maka dia katanya maka manakala banyak tafsir harus menyentuh. Kita kata semuka ni banyak tafsir daripada ayat Quran. Semuka ni boleh kita nak sentuh dengan keadaan berhadas. Sebab semuka ni banyak tafsir daripada Quran. Harus menyentuh dan harus menanggung. Maka manakala tempat itu tafsir sedikit tafsir, banyak Quran, haram menyentuh dia. Sekiranya kalau kita kata semuka ni tu ayat Quran jadi banyak.
tulisan Quran, huruf Quran tu banyak daripada huruf tafsir. Maka muka ni tak boleh kita sentuh. Tak boleh kita nak sentuhkan ayat Quran tu, tak boleh. Tak boleh kita nak sentuh. Kalau begitu, kalau tak ada wuduk nak dhabit kitab, nak letak tangan gini, tak boleh. Kalau kita tak ada wuduk. Sebab sini Quran sedikit banyak daripada tafsir. Pendek katanya kalau di sisi Ibnu Hajar, dia sekiranya kira di sebuah kitab tu, sebuah buku itu ayat huruf Quran sedikit daripada huruf tafsir. Dengan mana huruf tafsir tu lebih banyak daripada huruf Quran. Maka boleh menyentuh, boleh menanggung. Tak kiralah di mana-mana tempat. Walau tempat yang kita sentuh tu sedikit tafsir sekalipun. Atau tempat yang kita bersentuh tu atas diri tulisan ayat Quran tu. Tak mengapa. Adapun di sisi Imam Ramli dan Khatib Syarbini, masalah menanggung tu samalah dengan Ibn Hajar. Dengan maknanya apabila Quran tu sedikit daripada huruf tafsir, maka boleh menanggung semata. Kira dah atas jumlah sebuah tu. Tetapi masalah menyentuh, kita tengok tempat masing-masing. Kalau muka surat ni tafsir banyak, maka boleh menyentuh. Kalau muka surat ni pulanya tafsir tu sedikit daripada ayat Quran, muka tu tak boleh menyentuh. Tapi nak menanggung semua tu boleh. Lepas tu kalau kita katanya, contohlah, kita katanya dia Quran kita letak tarihalnya begini. Tafsir ni kita letak tarihalnya begini. Maka sebuah ni memanglah banyak tafsir, kira dengan secara jumlah, banyak tafsir daripada Quran. Tapi semuka ni, semuka yang saya balik ni, banyak Quran daripada tafsir. Maka nak menanggung, nak pegang begini tu tak boleh. Ni jadi menanggung. Kita tak ada menanggung semua. Kenapa bila? Nak menanggung tak boleh juga di sini. Sebab kalau kita balik tu, kalau kita nak balik, kita pegang begini. Kita pegang begini, mana jadi menanggung. Jadi bersentuh serta menanggung. Maka padahal muka ini ayat Quran lebih banyak daripada tafsir. Maka rupa begini jadi kita pegang begini tu jadi menanggung. Maka tak boleh. Tapi kalau mengikut Syekh Ibn Hajar boleh ke semua. Boleh. Dia sebab katanya sebuah ni boleh, setiap lain tu boleh. Tapi Imam Ramli katanya sebuah tu boleh, tapi kalau dengan setepak-setepak tu kena tengok. Ayat Quran banyak ke tafsir lebih banyak. Begitulah. Dan yang dibilangkan pada banyak dan sedikit. Nak bilang katanya ini banyak tafsir, ini banyak Quran, nak kira macam mana? Dan yang dibilangkan pada banyak dan sedikit dengan huruf. Katanya banyak Quran, banyak tafsir, banyak di mana? Banyak di huruf dia. Banyak di huruf dia. Sebab tu yang katanya huruf tafsir dengan huruf Quran yang mana lebih banyak. Gitu. Sebab kita bilang tu bilang di huruf dia, bukan bilang di kalimah. Bukan di kalimah. Contohnya kalau kita terjemah Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Bismillah berapa? Lepas tu bahasa Melayu dengan namu, dengan danga nun. Kalau tulis dengan Melayu. Kalau tulis dengan bahasa Rumi, D, E, N, G, kira seko-seko, begitu. Jadi kiranya bilangnya sedikit sebanyak sikit atau banyak tu bilang di huruf. Kemudian dan adakah dikehendak dengan huruf yang dilafazkan dengan dia atau dengan yang dirasamkan pada khat.
Maka huruf yang kita nak bilang tu dia katanya dan adakah, ni masalah ayat Quran ni lah. Dan adakah dikehendak dengan huruf yang dilafazkan, yang disebut dengan dia, atau dengan yang dirasamkan, yang dituliskan dalam mushaf. Mana ambil keras buah. Ni ada. Kalau nak tengok contohnya, kita tengok yang mudahnya tengok surah Fatihah lah, nak bagi nampak contohnya. Tentang Ar-Rahman, maka di mim Ar-Rahman, kalau boleh tengok dengan mata, buka surat, buka pada surah Fatihah. Ar-Rahman, dia tulisannya hamzah, alif, lam, ra, mim, nun. Tulisannya begitu. Tulisannya, kalau kita bilang Ar-Rahman tu berapa huruf? Alif, lam, ra, ha, mim, nun. 6. 6 haraf. Itu pada tulisan. Tulisan tu 6 haraf. Tetapi kalau kita baca ra 2 kali. Ar-Rah, ra 2 kali. Lepas tu selepas pada mim tu ada alif pula. Sebab cuba tengok dalam surah, dalam tulisan khat dia betul pada mim dia ada tanda panjang turun gitu. Panjang gitu. Itu ada tanda kata ada panjang di situ. Apabila ada panjang jadi alif. Jadi Ar-Rahman, selepas pada mim tu ada alif. Jadi nak bagi nampaknya berbeza huruf yang kita baca dengan huruf yang ditulis. Tengok Ar-Rahman, apabila kita baca lam tak ada. Lam tak ada kita baca. Bukan al-rah, bukan begitu. Bukan al-rah, bukan begitu. Jadi kita bacanya, yang kita bacanya alif, ra, ha, mim, alif, nun. Itu kalau kita baca. Yang kita bacanya Ar-Rahman. Jadi maknanya alif, ra, ha, mim, alif, nun. Kita baca begitu. Memanglah bilang tu bilang di huruf. Tapi nak bilang huruf yang kita baca ke, nak bilang huruf yang ditulis, yang dirasamkan. Tengok pula. Maliki Yaumiddin. Tengok tulisan dia. Mim, lam, kaf. Tulisan dia mim, lam, kaf. Tapi qiraah hafaz, dia baca Maliki. Maliki. Bukan Maliki. Itu qiraah lain. Ada juga setengah qiraah tu baca Maliki. Tapi qiraah yang hafaz, kita yang baca sekarang Maliki, mana pada tulisannya mim lam kaf. Pada rasam dianya mim lam kaf. Tapi pada bacaannya mim alif lam kaf. Faham itu? Itu nak bagi nampaknya. Lepas tu begitu juga alif lam zalikal kitab. Yang tulisnya alif, yang dia tulisnya alif lam mim. Tapi kita baca alif.
Tiga dah di situ. Alif. Dah tiga tu. Alif. Tiga. Lam. Lam alif. Lepas tu mim bertasydid. Alif lam. Mim ya mim. Pada tulisan, pada bacaannya tak sama dah tu. Tak sama dah tu. Bacaan dengan tulisan lagi pulanya zalika. Zalika. Maka zal tu ada alif. Zalika. Bukan zalika. Bukan zalika. Bukan zalika. Zal alif pada bacaan. Memanglah tempat kita bilang tu bilang di huruf, tapi nak bilang huruf bacaan ke nak bilang huruf apa dia? Nak bilang huruf tulisan dia. Dah pada khat. Tengok. Maka dia katanya dan adakah jadi pada masa bilang di huruf tu tak ada berkhilaf pada di situ. Dan adakah dikandak dengan huruf huruf yang kita nak bilang tu yang dilafazkan, yang disebut, yang dibacakan dengan dia dengan huruf huruf yang dilafaz atau dengan huruf yang dirasamkan, yakni dituliskan pada khat. Maka macam mana jawapan dia? Ini jawab. Dua ihtimal. Maknanya dua-dua tadi tu ihtimal kedua-dua. Boleh jadi kedua. Boleh jadi jadi mana apabila sebut kata dua ihtimal tu mana ada khilaf dah tu. Ada khilaf. Dua ihtimal macam mana? Setengah katanya bilang di huruf, bilang mengikut huruf yang kita baca. Bunyi yang baca tu. Setengah katanya bilang tu mengikut yang ditulis, tak kira ikut yang dibaca. Jadi khilaf dua lah. Setengah kata bilang mengikut yang kita berlafaz apabila kita baca. Bilang mengikut kita sebut. Setengah katanya bilang mengikut rasam dia. Ada khilaf dua kaul. Dan yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar pada Tufah, mana kaul yang dikuatkan, dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar pada Tufah, pada kitab Tufah dia, yang dirasamkan. Mana i'tibar dengan huruf yang dirasamkan, yang dituliskan. Maknanya kalau Maliki itu kita tulis mim lam kaf. Kita bilang mim lam kaf 3 haraf. Sebab kalau bilang mengikut bacaan mim alif lam kaf. Begitu. Dan yang dirajihkan pada imdad Ibn Hajar juga. Dah. Dan yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar pada imdad, pada kitab dia nama imdad. Kitab Tufah pun yang dia pengarang juga, imdad pun dia juga, syarah irsyad pun dia juga, karangan Syekh Ibn Hajar ke semua. Dan yang dirajihkan pada imdad yang dilafazkan. Dia bilang mengikut yang dilafaz, itu ada dua khilaf. Begitulah. Maka macam mana kita nak bilang kalau mengikut rasam? Dan yang dibilangkan pada rasam Quran itu iaitu rasam khat mishaf Imam jua. Apa tu nak kira rasam tulisan tu nak kira di mana? Dan yang dibilangkan pada rasam Quran itu iaitu rasam, yakni tulisan, rasam tu tulisan, tulisan khat mishaf Imam. Dia mishaf Imam ni dia nak cerita asal sikit.
Dia masa Sayyidina Uthman. Dia masa Sayyidina Uthman. Masa Sayyidina Uthman tu dia banyak terbuka negeri Islam. Kemudian kemudian jadi orang Islam mulai ada kat Syam, orang Islam mulai ada kat Mesir, kat Yaman, kat Iraq. Memanglah Mekah Madinah tu memang dah ada. Tempat asal. Apa tu mulai terbuka di Mesir mulai dah masuk Islam. Di Syam, Syria dan Urdun, Palestin kawasannya dah mulai ada orang dah ada orang Islam di sana. Dan di Iraq pun dah ada orang Islam di sana. Sebab dah terbuka. Maka qiraah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya macam-macam qiraah. Macam-macam qiraah. Lebih pada 14. Lebih pada 14 qiraah kesemuanya. Maka masing-masing tulis pada masa dulunya tulis Quran dia tulis mengikut apa? Mengikut bacaan masing-masing. Kalau kita baca Maliki kena tulis mim lam alif kaf. Tulis begitu, tapi sedangkan qiraah dia baca Maliki, dia tulis hak dianya mim lam kaf. Yang qiraah contohnya kalau qiraah kitanya Maliki, maka mim alif lam kaf kita tulisnya begitu. Tapi kalau nisbah orang yang baca Maliki, dia tulis mim lam kaf, dia tak tulis mim alif lam kaf. Maka jadi perselisihan pada tulisan Quran dan ada perselisihan bacaan. Tetapi tidak salah sebab kesemuanya diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi timbul satu kebimbangan. Takutnya kalau terbiar dengan keadaan begitu sebabnya yang sahabat tu mulai duduk di Iraq, dah mulai duduk di Mesir, dah mulai duduk kat Syam, bawa qiraah masing-masing, bawa tulisan Quran masing-masing, ikut bacaan masing-masing. Maka bimbangnya takutnya kelamaan nak membawa kepada jadi perselisihan besar pada tulisan Quran kalau terbiar. Maka dapat satu pandangan Sayyidina Uthman dengan musyawarat dengan sahabat-sahabat yang ramai bahwasanya dia dah buat keputusannya begini, nak panggilkan segala mishaf yang duduk merata-rata itu, sebab zaman dulu tu mishaf dia tak banyak sebab orang tulis dengan tangan saja, biasanya Quran tu dihafaz. Quran tu dihafaz oleh mana Quran tu pada masa dulunya, pada masa sahabat dulunya, Quran banyak dalam dada pada dalam tulisan. Maka Sayyidina Uthman buat keputusannya semua segala mishaf Quran yang duduk merata-rata tempat yang ada di Iraq, di Syam, di Mesir, di Yaman, di mana, di Mekah, panggil balik kepada Mekah, Madinah ke semua. Sebab Sayyidina Uthman tu duduk di Madinah. Panggil balik. Siapa yang ada mishaf di mana, atas balik ke Madinah. Kemudian Sayyidina Uthman apabila dapat kumpulkan segala mishaf yang merata-rata tadi, dia hantar balik kepada Madinah ke semua, Sayyidina Uthman bakar semua. Mishaf yang dihantar balik tu bakar ke semua. Dia bakar semua. Kemudian sudah dibakar tu, dia tuliskan satu mishaf. Mishaf tu dikatakan mishaf imam. Dia tuliskan pula satu mishaf, sebuah Quran lah. Maka sebuah Quran yang dia tulis sebuah ni, yang lain dia dah bakar. Bakar habis ke semua. Lepas tu dia tuliskan satu mishaf pula yang baru. Maka yang ni lah dia tulis tu mengikut meraihkan segala qiraah. Sebab tu kalau kita tengok
ambil absah. Tak ada. Tak ada. Kalau kita tengoknya, dia tulis tu meraih segala qiraah. Tapi dia ada tandaan. Maka qiraah yang paling umumnya tengok pada Maliki itu yang mana yang banyak orang baca. Di antara Maliki dengan Maliki. Maka dia tulis mim lam kaf. Tapi dia ada buat tandaan. Tengok di Maliki, di tulisan ni Maliki tapi tengok dalam tulisan tu ada tanda panjang. Menunjukkannya baca setengah qiraah baca Maliki. Lepas tu pada ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim, dia ada setengah qiraah kita baca dengan sin. Sirat. Tak. Qiraah kita baca dengan sad kan. Qiraah kita baca dengan sad. Siratal ladzin, siratal ladzi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, pada sad sirat. Qiraah kita baca dengan sad. Tapi kalau ada tengok setengah-setengah mishaf tu dia tulis huruf sin kecil di atas sad. Tapi tulisan mishaf sekarangnya tak ada. Tapi kalau yang zaman dulu, yang mishaf yang zaman dulu tu dia ada tulis. Di atas sad tu dia ada tulis sin. Kecil. Kalau jemaah pernah tengok, dia ada tulis haraf sin di situ. Itu nak isyarat katanya yang ramainya baca sin, sad. Tapi ada juga setengah qiraah tu baca dengan sin. Ihdinas si. Dengan sin. Dia tulis begitu. Lepas tu, begitulah tulisan dia. Maka tengok banyaklah tempat-tempat yang tak sama dengan tulisan biasa ni. Tulisan kitab tu dia tak sama. Tulisan kitab Arab tu, tulisan bahasa Arab tu ada tengoknya kalimah yang sama tapi dalam Quran tulis macam lain. Seperti lafaz ulaika. Ulaika ala hudam, ulaika tu. Dia tulis macam lain. Lepas tu sama juga. Dia ambil yang ghalib. Lepas tu setengah qiraah dia baca ghairil maghdubi alaihimu, alaihumu. Ya ada baca waw lagi. Lepas pada mim tu ada waw. Alaihimu walad. Begitu. Tapi dia tak tulis waw. Lepas tu di situ ada tanda kecil waw. Di situ. Maka adapun kat mishaf tu yang ada tulis kat tepi, ada hizib-hizib dia tulis tu, itu bukan asal daripada khat imam, itu bukan pada mishaf imam, itu ditambah oleh Yusuf Hajjat As-Saqafi. Lepas tu kalau kita tengoknya, dia ada tulis nombor ayat sekarang tu ada tuliskan nombor ayat, kemudian kat tepi tu sekarang mishaf sekarang tu susah nak ada. Kalau mishaf zaman dulu tu banyak ada. Kat tepi dia tulis hizib-hizib. Tapi kalau kita boleh tengok daripada awal, kalau boleh bukanya pada surah Baqarah, kita pergi kepada ayat 25. Ayat 25 kalau boleh buka. Ayat 25 daripada surah Baqarah, di tepi tu dia ada buat macam bunga sikit. Lepas tu di tepi dia tulis rubu' hizib.
Tu ditambah oleh, itu bukan daripada asal Mishaf Imam, itu ditambah oleh ditambah pada masa Raja Yusuf Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Lepas tu dia ada tulis kat tepi. Lepas tu pergi kepada ayat surah Baqarah ayat 43. Dia tulis pula nisfu hizib yang pertama. Nisfu maknanya dia satu hizib tu kita panggil sekarang tu satu juzuk lah. Tapi bukan. Dia kira hizib. Juzuk tu lain pula. Sebab kalau juzuk yang pertama, juzuk yang pertama sampai kepada wala tus'aluna amma kanu ya'malun sayaqulus sufaha. Itu masuk juzuk yang kedua, hizib yang ketiga. Dia ada tulis dia begitu. Ada macam bunga-bunga dia begitu. Lepas tu nombor di depan ayat sayaqulu tu ada bunga sikit. Itu tambahan lah tu. Tambahan pada masa Raja Yusuf As-Saqafi. Itu pun kalau kiranya bid'ah juga tu. Masuk dalam bid'ah sebab Nabi tak buat. Tapi bid'ah hasanah. Maka kembali pada cerita-ceritanya, Mishaf Imam itulah. Mishaf Imam, jadi Mishaf Imam tu masalah Mishaf yang Sayyidina Uthman tulis. Tapi bukan dia dah tulis. Anak buah dia dah tulis. Tulis sebuah Mishaf. Maka apabila tulis sebuah Mishaf Imam ni, maka tulis mengikut rasam dia. Dia adalah kaedah dianya, kalau ada tempat qiraahnya begini, dia tulisnya begini. Maka maka apabila sudah dituliskan sebuah mishaf, yang itulah dikatakan mishaf imam. Maka daripada mishaf yang satu inilah, siapa yang nak mishaf yang nak ada milikkan mishaf sendiri, tiru yang ni lah. Tulisan mesti kena sama yang ni. Maknanya kalau contohnya ini mishaf imam masalah. Lepas tu kita nak adakan mishaf juga. Sebab zaman dulu tak ada lagi lah. Citakan tu tidak ada lagi. Maka apabila siapa nak, contohnya sebab Sayyidina Uthman tu dia panggil balik ke semua. Jadi pada masa Sayyidina Uthman sedang menuliskan mishaf imam tu, di Syam tak ada mishaf. Di Iraq tak ada mishaf. Tak ada mishaf. Tidak ada ke semua. Sebab semuanya dah dipanggil balik. Dan dibakarkan. Maka nak ataskan mishaf kepada Syam balik, nak kepada Yaman, kepada Mesir, kepada Iraq, kepada Mekah, mesti disalinkan daripada mishaf imam ni. Dengan sebab itulah kita tengok kesemuanya mishaf tulisan sama. Sebab dilarangkan. Dilarangkan tulisan menuliskan Quran dengan khat yang lain daripada khat imam. Mesti kena sama. Jadi seolah kata kalau sekarang tu mesti kopi daripada mishaf imam tu lah. Jadi kena sama sebiji-sebiji. Tak boleh tulis mengikut lain walaupun qiraah dia tu ada berlain sikit. Tengok tulis si dengan sad. Walaupun dia baca si dengan sin sekalipun, tapi mesti kena tulis sad. Tengok. Ghairil maghdubi alaihim ha mim. Maka walaupun qiraah dia baca alaihumu atau alaihimu sekalipun, tapi mesti kena tulis alaihim. Begitu. Untuk nak jadi apa dia? Untuk nak jadi satu kan. Malaikat ada jugalah setengah-setengah tempat tu, tempat kita bacaan kitanya bacaan waras. Tapi kalau pergi ke sebelah Maghribi, Morocco atau Tunis, apa satu lagi, kat kawasan tu, Jazair, mereka qiraah yang biasanya ialah qiraah waras. Maka kalau kita beli, dia kalau nak ada qiraah yang lain pada khat Uthman, mesti dia ada tanda di sini. Ia tulis qiraah waras. Kalau tidak,
Kalau tak ada tulis mana-mana, mana tulisan mengikut bacaan waras. Itu hafaz. Kalau tidaknya bolehlah nak tulis mengikut qiraah lain boleh, tapi kena ada jagaan. Mishaf Utsmani mengikut khat, mengikut bacaan waras masalan. Artinya kolon macam-macam lah. Sebab tu kalau jemaah pernah pergi di Madinah tu ada tempat cetakan mishaf kan. Maka di tempat pameran dia tu ada tunjuk berbagai-bagai tulisan mishaf pada zaman dulu. Ada tulis mengikut waras, mengikut kolon, mengikut kumbul, macam-macam. Tapi semuanya ia kena ada jagaan di tepi. Di muka surat tu kena ada jagaan, tulis mengikut qiraah mana. Kalau tidak ada, maknanya mengikut tulisan asal. Maka dia agaknya satu kaedah dia. Satu cara dia pula, cara tulis tu dia tak sama dengan tulisan bahasa Arab biasa tu, dia tak sama. Sebab tu kalau kita belajar kitab Arab ke, kita belajar kitab hadis ke, ada tengoknya satu kalimah berbeza tulisan dia dengan tulisan bahasa Arab biasa. Contohnya pada kata ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya. Ada kat mana? Kalau cari dalam maksud hayatud dunya, nak dia hayat. Cuba kita tengok cuba carikan nak bagi gambaran contohnya hayat. Sama. Hum fiha khalidun. Kita kalau tulisan biasa kha alif lam dal waw nun. Tapi dalam hisab tulis khalam. Khalidun. Baca begitu. Apa tu lafaz hayat. Hayatud dunya. Mana dia? Ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Jemaah boleh buka pada surah Baqarah ayat 86. 85 pun ada. 86, 85 nak bagi tengok kalimah hayat. Ah, 85, 86 ada kedua-dua lafaz hayat. Maka kalau dah jumpa tu tengok yang tulisannya alif lam kita tak kira lah. Dia tulisannya ialah ha, ya, waw, ta. Begitu. Tulisan begitu hayat. Tapi cuba tengok dalam kitab usul sifat hayat macam mana dia tulis. Itu bahasa Arab tu. Itu khat biasa bahasa Arabnya. Gitu. Maka kalau tengok sifat hayat, sifat ma'ani, sifat hayat tu macam mana dia tulis? Ha, ya, alif, ta. Kan? Itu agaknya berbeza. Berbeza. Maka siapa yang hendak tulis ayat Quran mesti kena tulis dengan khat Utsmani. Siapa yang hendak tulis ayat Quran dalam kertas dalam mana mesti kena tulis dengan khat Utsmani. Mesti kena tulis dengan khat Utsmani. Kalau fil hayatid dunya mesti kena tulis ha, ya, waw, ta.
Jangan tulis mengikut, jangan tulis macam kita baca sifat hayat, ha, ya, alif, ta. Tapi kalau bacaan hayat, mana ha, ya, alif, ta. Tapi khat Usmani, hayatid dunya. Begitu juga salat. Lafaz salat pun begitu juga. Lafaz salat, kalau kita tulisan biasanya, sad, lam, alif, ta. Tu salat. Awal-awal surah Baqarah. Apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata. Dia. Itu dia. Wa yuqimus salata. Baca bukan salawata kan. Dia tulis tu sad, lam, waw, ta. Jangan baca yuqimus salawata. Jangan baca begitu. Tapi qiraah kita lah. Tapi kenapa dia baca tulis begitu? Ada setengah tu baca salawat. Begitu. Sebab tu kalau tengok atas pada waw tu ada tanda panjang. Ada setengah qiraah salawat. Itulah kalau kita tulis dalam tu kita bus salat. Bab salat tulis sad, lam, alif, ta. Tapi khat. Rasam Usmani, begitulah tulisan. Banyak berbeza. Maka adalah hikmat dia tulis tu jadi tak sama dengan tulisan khat biasa ni, tak boleh. Tidak sama. Itulah. Maka dia katanya, itulah maksud katanya, dan yang dibilangkan pada rasam Quran itu iaitu rasam khat mishaf imam jua. Mana kita bilang mengikut tulis huruf yang ditulis dalam khat rasam mishaf imam. Agaknya dah tahu apa maksud dengan mishaf imam. Tak baca Imam Syafi'i ke Imam Nawawi ke, bukan dia begitu. Jadi maknanya mishaf imam tu ialah mishaf yang diwujudkan oleh Sayyidina Osman. Maka yang lain kena ambil daripada situ. Mesti kena ikut tulisan dia. Sebab tu apabila selepas pada itulah segala mishaf, semua segala negeri Islam di Iraq, di Syam, di mana, di Mesir, di mana, di Madinah, di Mekah, di Yaman, di mana sekalipun, sama tulisannya. Sebab Sayyidina Osman perintah katanya boleh dibunuhkan. Siapa tulis mishaf tak sama dengan rasam dia, boleh dibunuh. Begitulah untuk nak jagakan. Sebab tu alhamdulillah khat mishaf tu jadi sama sampai sekarang. Kalau dia tak buat begitu, peninglah kita ni. Dia tak buat begitu tu macam-macam lah. Tapi semuanya mengikut qiraah masing-masing yang sebelum padanya. Begitu. Begitulah. Maka kita ulang baliklah masalah di situ. Dan yang demikian dan yang dibilangkan pada rasam Quran itu iaitu rasam khat mishaf imam jua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا واقتحت إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.